Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah dalam kelas KKQ kali ini kita akan mempelajari sejarah qiraat as-sab'ah dan juga maksud 7 huruf sab'atu ahruf. Anak-anak boleh merujuk buku panduan KKQ bermula muka surat 69. Oleh itu, mari kita lihat sejarah al-qiraat as-sab'ah ini. Yang mana ilmu qiraat ini yang kita tahu adalah salah satu bahagian daripada ulumul Quran, ataupun ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Yang mana al-qiraat as-sab'ah ini membincangkan dari segi kaedah membaca Al-Quran. Kaedah membaca Quran ni, ilmu ini dinisbahkan kepada imam masing-masing, yang mana para perawinya bersambung sanadnya hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ilmu qiraat. Bagaimana cara pengambilan? Cara pengambilan ilmu qiraat ini adalah melalui talaqi dan musyafahah, iaitu cara berhadapan terus dengan guru, dengan memerhatikan pergerakan mulut, lidah dan bibir guru semasa melafazkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi cara pengambilan ini tepat kerana kita melihat sendiri bagaimana para guru qiraat ini melafazkan bacaan ayat-ayat Al-Quran itu. Okey. Pada zaman Saidina Uthman bin Affan, ketika mana beliau mengirimkan mushaf ke daerah-daerah, beliau mengirimkan sekali bersama mushaf tersebut seorang qari, yang mana perawinya bersesuaian dengan mushaf yang dikirimkan. Utusan yang dihantar terdiri daripada para sahabat yang mahir tentang cara Rasulullah SAW membaca Al-Quran. Yang mana kita boleh lihat di dalam senarai berikut, senarai guru-guru qiraat yang dihantar oleh Saidina Uthman bin Affan ke kota-kota yang telah ditentukan. Yang pertama, yang mana di Mekah, Saidina Uthman telah menghantar Abdullah bin Sa'ib al-Mahzumi. Di Syam, Al-Mughirah bin Abi Shihab al-Mahzumi. Di Basrah, Amir bin Abdin Qais. Di Kufah, Abdullah bin Habib bin Rabi'atis Sulami. Di Madinah, ialah Zaid bin Sabit al-Ansari. Jika kita lihat kepelbagaian qiraat ini, di kalangan para sahabat ini ada yang menerima terus qiraat ini daripada Nabi Muhammad SAW. Terdapat di kalangan sahabat yang menerima 1 bacaan, 2 bacaan atau 3 bacaan, malah ada yang terima lebih daripada 3 bacaan itu. Kemudian mereka mengajar bacaan yang diterima itu kepada murid-murid mereka. Jadi sebab itulah terdapat perbezaan qiraat pada generasi tabi'in dan generasi seterusnya. Kerana para sahabat ini mengajarkan pelbagai jenis bacaan yang diterima daripada Rasulullah kepada murid-murid mereka. Jadi hasil didikan daripada generasi tabi'in, maka ramailah orang yang berminat dan mengambil berat tentang ilmu qiraat ini. Mereka bersungguh-sungguh menumpukan perhatian terhadap ilmu qiraat sehingga lahir pakar qiraat dari generasi ini di beberapa buah kota besar. Pada awal kurun ketiga, Abu Ubaidil Qasim bin As-Salam adalah orang yang mula-mula menyusun ilmu qiraat ini. InsyaAllah kita akan lihat pula apakah yang dimaksudkan dengan 7 huruf, ataupun sab'atu ahruf. Seperti mana yang kita telah pelajari sebelum ini, Rasulullah menerima bacaan daripada Jibril alaihi salam dalam 7 huruf ini. Para ulama berselisih pendapat tentang maksud sab'atu ahruf ni, sehinggalah Imam As-Suyuti mengira sebanyak 35 pendapat tentang sab'atu ahruf ini. Salah satu pendapat yang masyhur adalah seperti mana yang dipetik oleh Asy-Syaikh Abdul Fattah Al-Qadi, yang meninggal dunia pada tahun 1403 Hijrah, daripada pendapat Abul Fadli Ar-Razi bahawa maksud sab'atu ahruf ini ialah adanya 7 perbezaan pokok yang menjadi sebab Al-Quran itu dibaca dengan lafaz-lafaz yang berlainan.
Jadi sab'atu huruf ni pendapat yang masyhur ialah 7 perbezaan yang menjadi sebab Al-Quran itu dibaca dengan lain-lain lafaz. Okey. Antara 7 perbezaan pokok yang menjadi sebab Al-Quran ini dibaca dengan lafaz berlainan ialah yang pertama, perbezaan bilangan mufrad, tasniyah dan jamak. Perbezaan tunggal, dua dan juga ramai. Okey, yang kedua disebabkan perbezaan tasrif fi'il, bentuk waktu kata kerja itu. Yang ketiga ialah perbezaan i'rab, perbezaan dari segi baris. Yang keempat, perbezaan isbat. Isbat mengekalkan ataupun hazaf, membuang huruf atau perkataan. Yang kelima ialah perbezaan takdim, mendahulukan atau takhir, mengemudiankan sesuatu perkataan. Yang keenam, perbezaan ibdal, iaitu penukaran huruf sesuatu perkataan. Dan yang ketujuh ialah perbezaan lahjat, iaitu lughat ataupun dialek sebutan. Inilah pendapat yang paling masyhur tentang maksud 7 huruf. Itu 7 perbezaan yang menyebabkan Al-Quran itu dibaca dengan lafaz-lafaz yang berlainan. Kita akan lihat satu persatu tentang perbezaan ini. Mari kita lihat setiap perbezaan pokok yang menjadi sebab Al-Quran itu dibaca dengan lafaz yang berlainan ini. Kita lihat perbezaan yang pertama ialah perbezaan dari segi bilangan, iaitu bilangan mufrad, tasniyah dan juga jamak. Yang mana kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 81, pada kalimah khati'atuhu yang bermaksud dosanya dibaca mufrad di sisi qiraat Imam Asim, dan juga dibaca dengan lafaz jamak khati'atuhu yang bermaksud dosa-dosanya di sisi qiraat yang lain. Dekat sini kita dapat lihat dua perbezaan qiraat. Ada imam qiraat yang membaca dengan lafaz mufrad khati'atuhu, dan ada juga imam qiraat yang membaca dengan lafaz jamak khati'atuhu. Yang kedua, perbezaan tasrif fi'il, dari segi bentuk waktu kata kerja ini. Perbezaan tasrif fi'il ini yang menunjukkan perbuatan yang telah berlaku, iaitu fi'il madi, ataupun berlaku sekarang fi'il mudhari', ataupun fi'il perintah, iaitu fi'il amar. Seperti mana kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 185, kalimah tatawwa'a, maksudnya dengan sukarela telah melakukannya, dibaca dengan fi'il madi, lepas tatawwa'a, di sisi qiraat Imam Asim, dan juga terdapat qiraat lain yang membaca dengan fi'il mudhari', iaitu yatawwa', dengan sukarela akan melakukannya. Ini di sisi qiraat yang lain. Jadi terdapat dua perbezaan kat sini, yang mana qiraat Imam Asim membaca dengan lafaz fi'il madi tatawwa', dan qiraat lain membaca dengan lafaz fi'il mudhari' yatawwa'. Kita lihat perbezaan yang ketiga, iaitu perbezaan dari segi i'rab, dari segi baris. Yang mana kita boleh lihat dalam qiraat Imam Asim, kalimah hasanah dalam surah An-Nisa ayat 40 dibaca dengan fathatani, baris dua atas, iaitu hasanatan. Manakala di sisi qiraat yang lain dibaca dengan dhammatani, dua baris hadapan, iaitu hasanatun. Terdapat dua perbezaan, hasanatan, hasanatun, qiraat yang berbeza, tapi maksudnya sama, iaitu baik. Yang keempat adalah perbezaan dari segi isbat, mengekalkan atau hazaf, membuang huruf atau perkataan. Yang mana kita boleh lihat dalam surah Al-Hadid ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Menurut qiraat Imam Asim, mengekalkan perkataan huwa yang bermaksud dia, dan di sisi qiraat lain membuang atau hazafkan perkataan huwa. Jadi bacaan di sisi qiraat Imam Asim, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Qiraat lain bacanya dengan fa innallahal ghaniyyul hamid, dengan membuang huwa.
Kita lihat perbezaan yang kelima, perbezaan dari segi takdim, mendahulukan ataupun takhir, mengemudiankan sesuatu perkataan. Ya, kita boleh lihat ya dalam surah Al-Imran ayat 95 ada qiraat yang baca dengan waqatalu waqutilu, bermaksud mereka memerangi dan diperangi, memerangi dan diperangi. Ya, dan ada qiraat lain yang mengemudiankan kalimah tersebut, ya, dibaca dengan cara waqutilu waqatalu, mereka diperangi dan memerangi. Ya, terdapat dua perbezaan di situ, ya. Maknanya qiraat yang pertama mendahulukan kalimah waqatalu, dan qiraat yang kedua mengemudiankan kalimah waqatalu tersebut. Perbezaan yang keenam ialah perbezaan ibdal, itu penukaran huruf sesuatu perkataan. Ya, yang mana kita boleh lihat ada setengah qiraat membaca dengan kalimah fatabayyanu dalam surah An-Nisa ayat 94. Yang bermaksud kamu selidiklah ia. Ya, dan pada qiraat yang lain ada yang membaca dengan kalimah fatasabbatu, kamu pastikanlah ia. Jadi ada pertukaran sesuatu perkataan di situ. Okey. Perbezaan yang ketujuh ialah perbezaan lahjat. Ya, perbezaan dari segi lughah, dialek sebutan itu. Ya, perbezaan lahjah ini seperti sebutan perkataan itu dibaca secara fathah, imalah, taklil, ibdal, naqal, tashil, ishmam, rum, idgham, izhar, ikhfa, tarqiq, tafhim, taghlis dan juga lain-lainnya. Ya, contohnya kalimah khabirah dan basirah dibaca dengan nipiskan kedua-dua huruf ra. Ya, perbezaan qiraatnya. Ada kalimah at-talaq dan as-salah ditebalkan huruf lam itu dibaca dengan taghlis. Ya, manakala kalimah Musa ada yang dibaca dengan imalah. Okey, walau bagaimanapun, ya, sab'atu ahruf, 7 huruf ini bukanlah bermaksud al-qiraat as-sab'ah. Ya, ini kerana qiraat 7 dan qiraat 10 ini hanyalah satu juzuk daripada sab'atu ahruf. Ya, jadi al-qiraat as-sab'ah ini sebahagian daripada sab'atu ahruf, bukan bermaksud sab'atu ahruf secara keseluruhannya. Alhamdulillah, hari ini kita telah mempelajari tentang sejarah al-qiraat as-sab'ah dan juga maksud sab'atu ahruf. Semoga mendapat manfaat daripada ilmu yang dipelajari pada hari ini. Ila liqa, ma'assalamah.